Ni hak mati, tiap-tiap ahli keluarga kita yang mati meninggal dunia bertemu dengan Allah, 3 benda dia dah jumpa, dia dah rasa. Kita belum. 3 benda tu sangat besar. Ma najau minha ba'd, kata Imam Hasan Basri. Yang mereka belum seselamat daripada 3 itu. Yang pertama, wajha malakil mauti wa qad ra'ah. Dia dah tengok rupa malaikat maut. Tengok dan dah selesai. Orang yang meninggal, dia tengok muka malaikat maut waktu dia duduk dalam rumah kita. Waktu kita duduk keliling dia tu, dia seorang saja yang tengok. Sebab tu kalau orang kapiak tu dia terjelen, terbeliak biji mata tu. Kata Imam Hasan Basri, wajha malakil mauti wa qad ra'ah. Dia dah tengok rupa paras malaikat maut, kalian belum. Wa mararatal mauti wa qad dhaq. Kesakitan mati dia dah rasa, kamu belum. Tuan-tuan, mak kita yang dah meninggal, ayah kita yang dah meninggal, mak menakan kita yang dah meninggal, mereka melebihi kita 3 benda. Ni yang keduanya, daripada rasa sakit mati yang semua orang akan rasa. Dia sempat lihat alam hari kiamat ke, dia tak dan tengok hari kiamat ke, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan rasa kematian. Saya yang bercakap dan kita semua. Lagi banyak kita ingat, lagi banyak kita mendoakan kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Lagi tuan-tuan akan tengok para sahabat cerita. Para sahabat cerita yang duk nazak ni. Para sahabat yang dijumpai, mereka cerita kesakitan mati ni yang semua orang akan rasa dan Nabi akan sebut. Dan yang ketiganya, wa makanahu fil jannati awin nari faqad araf, kata Imam Hasan Al-Basri. Dia kata kedudukannya di dalam syurga ataupun neraka, dia dah tahu dah orang yang mati. Macam mana? Sekejap kita tengok hadis dia. Hadis dia. Apabila seseorang itu nazak, maka kita yang mengaji ni tuan-tuan yang mai kuliah pagi ni, mak kita nazak, ayah kita, adik kita, jiran kita, anak kita dan sebagainya, duduk di samping dia, kemudian baringkan badan dia atas lambung kanan dan mukanya menghadap ke kiblat. Kalau boleh, yang ni kiblat, maksudnya badan dia kot ni, kepala dia sini, kaki dia kot tu, bagi dia mengiring menghadap ke kiblat. Itu sunnahnya. Kalau susah dia pun tak boleh bergerak apa dah, bagi kepala belah sana, angkat sikit, kaki dia menghadap kiblat. Buat benda-benda hak Nabi ajak ni untuk memudahkan dia, memuliakan dia, untuk mengundang keberkatan Allah apabila kita buat benda yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak. Apabila orang dia ihtidar ataupun dia nazak. Nazak ni kadang-kadang ada orang sejam ya. Kita boleh tahu. Tuan-tuan, nazak ni dia tengok satu tempat dia. Makan tak mau dah, cakap tak jawab dah. Kadang seharian. Jangan biar orang-orang yang bukan mahram duk pergi masuk, duk pegang dia, angkat tangan duk letak. Tuan-tuan, benda tu dosa. Dan dia tersiksa dengan benda tu. Ni kita duk masuk siapa nu? Adik-beradik berapa nu, bau-bau kucing ke bau macam apa, berapa jauh nu bawa masuk, duk perbetul lah, duk pegang kepala, duk ni anak-anak mana, panggil anak-anak, panggil suami, panggil isteri, panggil ayah yang boleh pegang dia. Waktu nazak tu kita tengok, kita tahu Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah. Sebut kat telinga dia pelan-pelan, la ilaha illallah. Jangan duk pasang Quran bagi kuat, itu juga makruh. Pasang zikir kuat-kuat duk pasang satu rumah, makruh tuan-tuan.
Orang yang nazak ni dia nak tenang. Bahkan kata Amr bin al-As, ketika mana aku nazak nanti, jangan siapa yang pakai baju merah, kerana aku takut roh aku yang nak keluar tu tengok merah tu, dia sangka yang tu api, maka dia akan jadi takut. Kita duk riuh rendah tempik daripada dapur, nak beli ayam berapa ekor, nak masak dia beradik balik ramai. Biar suasana tenang. Suasana tenang. Kita tak duduk tang tu. Ni kita nak abang ni yang Nabi bagi tahu, kalau kita duduk tang tu, maka keadaan kita ialah kita duduk risau, kita duduk takut, duduk tunggu no. Pintu akhirat, dimensi pintu akhirat sedang dibuka sedikit demi sedikit. Sebab tu yang diam tak kata apa dah tu. Tuhan duk buka dah no. Kita tengok. Malaikat Israel dalam perjalanan bersama dengan pasukannya. Pasukan dia tuan-tuan, satgi tekan hurai, duduk satgi perasaan tak ada lah. Tak ada nasib lah tuan-tuan no? Dia nak main dengan pasukan dia. Tuan-tuan, Nabi kata biar tenang suasana tu. Nabi kata pi bisik di telinga dia, la ilaha illallah. Dia yang paling elok sekali, orang yang paling rapat dengan kita, anak kita, isteri kita, suami kita, ayah kita, mak kita, ini paling rapat dengan kita. Bisik tu pula bila tengok dia tak sebut, jangan duk kata duk tepuk pipi dia pula sebut tu oi. Memang kadang-kadang dia tak sebut, tapi dia dengar. Dia dengar yang sedang nazak ni semua dia dengar. Dan dia sedang melihat dua alam ketika itu. Dia nak mula melihat dua alam. Memang dia nampak hak keliling dia, siapa hak duk lalu pakai seluar pendek, cucu dia lalu dalam keadaan tak tutup aurat, semua dia duk tengok. Ni dia duk main ni, dia duk imbas habis. Ni nak bertemu dengan Allah macam mana ni. Sebab tu jangan duk bagi orang tak tutup aurat duk piduk tang tu lah apalah. Tuan, sebut kat telinga dia, la ilaha illallah. Sesiapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia ada peluang untuk masuk syurga. Dia ada peluang untuk masuk syurga selepas dimasukkan ke dalam neraka, seandainya ketika kematiannya dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Dengan syarat akhir yang keluar daripada mulut dia, la ilaha illallah. Bisik. Bisik, jangan duduk bisik tiap-tiap minit. Bisik la ilaha illallah, selang 1-2-3 minit. Bisik pula dengan lembut. La ilaha illallah, sebut ayah, kata. Nampak tuan? Hak ni kalau anak reti. Tak syarat ustaz tuan-tuan, tak syarat ustaz. Berapa ramai saya tengok yang bukan ustaz pun tapi reti. Orang-orang saleh yang mengaji, dia pangku kepala ayah dia, kepala ibu dia, la ilaha illallah. Untung mak ayah ni. Kemudian Nabi kata, iqra'u ala mautakum yasin, baca yasin. Ada hadis noh, tak hidup bid'ah pula. Ni geng bid'ah payah agak ni. Iqra'u ala mautakum yasin, hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, dan beliau mensahihkannya. Hadis sahih. Duk tepi dia baca yasin. Tuan-tuan, baca yasin jangan duk panggil orang tak tentu hala mai baca. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Berapa kali dah baca? 4 kali dah baca kat Pak Long. Hak tu lagi sakit mayat. Yang baca dengan tak ada tajwid, baca tak elok, lebih menyakitkan mayat. Elok tuan-tuan, ni kita sebut pagi ni semua hak persiapan tu. Nak baca yasin, panggil budak-budak mak tahfiz pun. Kalau hak hari ni punya, jangan duk panggil hang tahun 1 tahun 2 ni. Panggil hak dah habis Quran, hak bacaan dia elok. Kita sendiri baca, anak-anak sendiri baca dengan elok, dia mendapat manfaat, dia mendapat ketenangan daripada situ. Orang yang nak sakit, nak mati ni, tak tahu kita salah seorang. Dalam masjid ni kita jadi salah seorang, boleh jadi 2 orang, 3 orang. Para ulama kata dia kena husnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ingat tuan-tuan, saya hak duk cakap, kita bila duk nazak husnuzan dengan Allah. Husnuzan macam mana? Kita bersangka baik bahawa kita akan menghadap Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka Allah ini akan mengampunkan dosa kita. Zon macam tu.
Kita zon macam tu, berbaik sangka dengan Allah, kerana Nabi sebut ana inda husni dhanni abdi bi. Aku akan berada pada sangkaan baik hamba-Ku kepadaku. Bila seseorang tu mati, tak kiralah siapa pun, mak ayah kita, anak kita sebagainya, tutup mata dia. Siapa tu? Nabi buat benda ni, hak saya sebut ni semua Nabi buat. Yang tu hadis Imam Muslim nombor 920. Nabi tutup kepala mata dia. Sebab orang mati dia akan terbuka mata. Nak cari orang mati tutup mata, yang tu filem dengan apa nama ni, cerita di Malaysia. Kan? Orang lain semua maju dah buat filem kalau mati terbuka mata. Orang Malaysia sampai hari ni, kalau mati tutup terus. Depa ambil mana tak tahu. Kan? Orang mati dia akan buka mata dia. Dia buka mata dia, kita tutup. Kemudian lembutkan tulang-tulang sendi dia. Gerakkan tangan dia pelan-pelan, kaki dia, gerakkan sendi-sendi dia, buh minyak sikit. Letakkan satu benda yang berat atas perut dia supaya perut dia tak kembung. Benda yang biasalah, jangan tak 20 kilo pula. Biasa sekilo 2 kilo tak. Tanggalkan pakaian, salin dengan pakaian yang baru. Yang nipis, yang lain yang baru. Itu cara ringkas.